Pertemuan di bawah bahang tengah hari Kuala Lumpur. Cik adik, seorang diri ke di sini. Adakah puan baik-baik saja? Bahang tengah hari yang membakar di Kuala Lumpur seolah-olah mampu melunturkan harapan sesiapa sahaja. Seorang wanita asing berdiri terketar-ketar di lampu isyarat, wajahnya pucat lesi, matanya penuh ketakutan. Dia tidak punya wang, tidak tahu jalan pulang, dan hampir rebah kerana kelaparan. Di tengah deretan ratusan kenderaan yang melintas, sebuah lori lama berhenti. Pemandu lori biasa bernama Bank turun dari kenderaannya. Dia sama sekali tidak tahu bahawa keputusannya untuk membantu wanita asing itu akan mengubah haluan hidupnya selamanya, membawa mereka berdua ke sebuah perjalanan panjang yang tidak pernah dijangka. Petang itu, bahang membakar seluruh kota. Jalan-jalan bergetar dengan haba yang memancar dari asfalt, mencipta ilusi udara bergelombang. Ratusan kereta beratur panjang di lampu isyarat, termasuk sebuah lori 6 roda lama yang ditutupi kanvas biru lusuh. Di belakang stereng, duduk seorang lelaki biasa bernama Bank. Bajunya basah kuyup dengan peluh setelah memunggah barang sejak pagi. Dia hanya ingin sampai ke gudang seterusnya secepat mungkin, tetapi takdir memilih untuk melambatkan perjalanannya. Apabila dia menoleh ke arah kaki 5, Bank melihat sesuatu yang membuat keningnya berkerut. Seorang wanita asing sedang bersandar pada tiang lampu, rambut pirangnya kusut ditiup angin panas. Wajahnya pucat, bibirnya kering, tubuhnya tampak goyah, seolah-olah dia boleh rebah pada bila-bila masa. Beberapa pemandu lain melihatnya, tetapi tiada siapa yang berhenti. Bagi mereka, ini hanyalah satu lagi cerita biasa di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Tetapi bagi Bank, ada sesuatu yang tidak kena. Matanya sudah terbiasa memerhatikan orang yang dalam kesusahan sejak kecil. Hidupnya tidak pernah jauh dari jalanan, dari orang-orang yang terpinggir, dari mereka yang kelihatan baik-baik saja, tetapi sebenarnya bergelut untuk terus hidup. Ada suara dalam hatinya yang tidak membenarkannya mengabaikan wanita itu. Dia menurunkan cermin tingkap dan memanggil perlahan, "Cik adik, adakah puan baik-baik saja?" Wanita itu perlahan-lahan mengangkat wajahnya. Matanya kelihatan sedih dan keliru. "Sesat, tiada wang. Saya sangat lapar." Suaranya bergetar sehingga hampir tidak kedengaran. Bank sedikit tersentak. Dia tidak memahami semua ayat asing itu, tetapi dia faham maksud utama dari ekspresi dan keadaannya. Lapar, letih, tidak tahu ke mana hendak pergi. Lampu isyarat masih merah, memberinya seketika peluang. Bank membuka sebuah kotak kecil di sebelah tempat duduknya, mengambil sebiji epal dan sebotol air mineral yang biasanya adalah bekalan untuk petang itu. Dia turun dari lori, mendekati wanita itu, dan menghulurkan kedua-dua barang tersebut. Wanita itu merenungnya selama beberapa saat, seolah-olah tidak percaya orang asing akan menunjukkan kebaikan secara tiba-tiba. Dia mengambil epal dengan tangan yang bergetar, menggigitnya laju seolah-olah tidak makan apa-apa selama beberapa hari. Bank menunduk sedikit, membiarkan wanita itu pulih tanpa merasa diperhatikan. Tetapi di sebalik ketenangannya, hatinya penuh dengan soalan. Siapakah dia? Kenapa dia seorang diri di tengah bahang panas begini? Bagaimana dia boleh berada dalam keadaan tanpa wang dan tanpa arah? Tiba-tiba, lampu isyarat bertukar hijau. Bunyi hon dari belakang berpanjangan. Pemandu-pemandu lain tidak sabar untuk meneruskan perjalanan. Bank melambaikan tangan sebagai isyarat meminta sedikit masa lagi, lalu menoleh ke arah wanita itu sekali lagi. Dia kelihatan lebih baik setelah makan epal, tetapi jelas masih tidak mampu berdiri tegak. Bank tahu dia perlu membuat keputusan dalam beberapa saat. Meninggalkannya di situ bukan pilihan. Membawa orang asing naik lori juga bukan perkara mudah, tetapi hatinya seolah-olah didorong dari belakang. Dia berkata perlahan, "Jika puan perlukan bantuan, boleh ikut saya. Ada tempat tinggal, ada makanan." Wanita itu mengangkat wajahnya, ada sedikit harapan di matanya. Tanpa menunggu, Bank membantu wanita itu naik ke lori. Dia menutup pintu dengan berhati-hati, lalu kembali ke tempat duduk pemandu. Sebaik sahaja enjin dihidupkan, Bank mencuri pandang sekilas. Wanita itu memeluk botol air, seolah-olah ia adalah harta paling berharga di dunia. Matanya memandang keluar tingkap, menunjukkan ketakutan dan kekeliruan yang masih belum hilang. "Siapa nama puan?" Bank bertanya perlahan.
Wanita itu menjawab dengan suara serak, "Emily." Bank mengangguk, "Saya Bank. Awak selamat sekarang." Tetapi apabila lori bergerak menjauhi lampu isyarat, sesuatu telah berubah dalam haluan hidup Bank. Dia sama sekali tidak tahu bahawa pertemuan singkat di tengah bahang petang ini akan menjadi pembukaan kepada rentetan peristiwa panjang, peristiwa yang perlahan-lahan akan membawa mereka berdua ke dalam ikatan yang tidak pernah terlintas di fikirannya. Di dalam kabin lori 6 roda yang sederhana itu, dua takdir yang berbeza baru sahaja bertemu buat kali pertama. Dan dari sinilah segalanya bermula. Lori 6 roda itu bergerak perlahan menyusuri jalan raya kota yang mula sesak. Di dalam kabin, hanya ada kesunyian diselang-seli bunyi enjin yang menderu. Emily bersandar pada tempat duduk dengan tubuh yang masih lemah, memegang botol air yang hanya diminum separuh. Wajahnya kelihatan sedikit lebih baik, tetapi matanya masih menyembunyikan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Bang mencuri pandang sekali-sekala, tidak mahu membuatkan dia berasa tidak selesa. Kebaikan itu datang tanpa mengharapkan balasan, tetapi membawa orang asing ke tempat tinggalnya adalah keputusan besar yang bahkan dia sendiri merasa aneh. Dia tidak pernah melakukan perkara seperti ini sebelum ini, tetapi sejak melihat Emily di lampu isyarat, hatinya terus dihantui rasa kasihan. Ada sesuatu yang meyakinkannya bahawa wanita itu berada di penghujung tenaganya. Dan walaupun hidup Bank sendiri tidak mewah, dia tahu dia sekurang-kurangnya boleh menawarkan perlindungan sementara. Emily memecah kesunyian dengan suara perlahan, "Kita nak pergi mana?" Bank menjawab dengan lembut, "Ke bilik sewa saya." "Selamat." Emily mengangguk perlahan, tidak punya banyak pilihan dalam situasinya sekarang. Kemudian dia memandang keluar tingkap, memerhatikan bangunan-bangunan yang tidak dikenali. Dari ekspresinya, jelas dia tersesat, bukan sahaja dari segi tempat, tetapi juga dalam takdir yang tidak pernah dirancang. Perjalanan mengambil masa agak lama kerana kesesakan lalu lintas, tetapi apabila mereka tiba di kawasan bilik sewa sederhana di sebuah lorong sempit, Bang membantu Emily turun dari lori. Lorong itu tidak mewah, dindingnya usang di mamah usia. Bau masakan dari rumah-rumah jiran bercampur dengan bunyi ayam dari jauh. Emily kelihatan ragu-ragu, tetapi keletihan menghalangnya daripada bertanya banyak. Bank membuka pintu bilik sewanya. Bilik itu kecil, hanya ada tilam nipis, kipas, dapur gas kecil, dan meja biasa, tetapi semuanya bersih. Emily melangkah masuk perlahan, melihat bilik yang berbeza 180 darjah dari kehidupannya yang biasa. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi dari matanya, Bang dapat membaca sedikit kelegaan yang mula muncul. "Awak rehat dulu," kata Bang sambil menunjuk ke katil. "Saya akan masak." Emily tidak membantah. Dia duduk di tepi katil, memegang kepalanya yang masih pening. Sementara itu, Bang pergi ke dapur gas kecil. Dia hanya ada mie segera, telur, dan sedikit sisa sayur dari pembelian semalam. Tetapi dia memasaknya dengan teliti seolah-olah sedang menyediakan hidangan penting. Bau harum sup mie memenuhi bilik, perlahan-lahan menghilangkan kerisauan yang tergantung di udara sejak awal. Apabila semangkuk mie panas diletakkan di atas meja, Bang berkata, "Makanlah, nanti ada tenaga." Emily tersenyum tipis. Dia mengambil penyepit, tetapi tangannya masih sedikit bergetar. Bang duduk agak jauh, membiarkan wanita itu makan dengan selesa. Tetapi dia perhatikan Emily makan dengan berhati-hati, seolah-olah takut makanan itu akan hilang jika dia makan terlalu cepat. Ada kesakitan dalam cara Emily memegang penyepit, kesakitan yang hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar kehilangan kawalan hidup. Setelah beberapa suap, Emily berkata perlahan, Saya minta maaf, saya tak nak jadi beban. Kenapa awak tolong saya?" Bang tersenyum dan menjawab dalam bahasa yang Emily mungkin tidak faham sepenuhnya, tetapi disampaikan dengan keikhlasan, "Sebab awak perlukan bantuan. Kalau saya dalam situasi awak, saya pun nak ada orang tolong." Emily menunduk, "Terima kasih banyak-banyak." Malam perlahan-lahan tiba. Cahaya malap dari bilik sewa bersinar di luar tingkap. Terdengar bunyi kanak-kanak bermain dan motosikal lalu lalang. Kehidupan biasa bagi Bang, tetapi asing dan jauh dari dunia Emily. Setelah selesai makan, Bang memberinya bantal tambahan dan selimut nipis. "Awak tidurlah. Esok kita sama-sama cari jalan penyelesaian." Emily mengangguk.
Dia berbaring perlahan, wajahnya masih memancarkan kerisauan. Tiada wang, tidak dapat menghubungi keluarga, sesat di tempat yang tidak dikenali, semuanya seperti badai dalam fikirannya. Tetapi di tengah badai itu, seseorang muncul untuk memberinya ketenangan yang tidak pernah dia jangkakan. Bang menutup lampu lalu berbaring di lantai, menjaga jarak yang sesuai, tetapi matanya tidak terus terlelap. Ada perasaan aneh muncul di dadanya. Perasaan risau, bukan kerana takut, tetapi kerana merasakan permulaan perubahan yang tidak pernah dia jangkakan. Kehadiran Emily membawa perasaan pelik, seolah-olah sesuatu bergerak perlahan dalam hidupnya. Di sisi lain bilik, Emily juga masih belum tidur. Dia memandang siling yang tidak dikenali dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dia berbisik sesuatu dalam kegelapan. Saya harap esok akan lebih baik. Tiada siapa yang tahu apa yang akan berlaku esok. Tetapi malam itu, dua jiwa dari dua dunia yang berbeza tidur dalam bilik yang sama. Tanpa menyedari, jarak antara mereka perlahan-lahan berkurang. Bukan secara fizikal, tetapi secara takdir. Kisah mereka baru sahaja memasuki fasa yang lebih mendalam, sebuah perjalanan panjang yang akan menggetarkan hati mereka kemudian. Pagi baharu menjelma dengan cahaya lembut yang menyusup melalui langsir nipis bilik sewa bank. Udara masih nyaman, jauh berbeza dari bahang semalam. Bang bangun lebih awal, perlahan-lahan duduk sambil meregangkan badan. Dia merasakan sakit-sakit di lantai yang digunakannya sebagai tempat tidur, tetapi fikirannya hanya tertumpu pada satu perkara, Emily. Dia memandang ke arah katil. Emily masih tidur, wajahnya kelihatan lebih tenang berbanding hari pertama mereka bertemu. Rambut pirangnya terurai, nafasnya teratur. Seketika, Bang hanya merenung, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Dia sedar bahawa sejak semalam, ada sesuatu perasaan yang mengganggu dalam dirinya walaupun dia masih tidak berani mengakuinya. Beberapa minit kemudian, Emily bangun. Dia perlahan-lahan membuka mata, memandang siling bilik sewa yang masih belum begitu biasa baginya. Apabila dia melihat Bang sedang memasak air di dapur, dia mengusap wajahnya lalu bangun. "Selamat pagi," suaranya lembut tetapi tidak lagi lemah seperti semalam. Bang tersenyum kecil, "Selamat pagi. Awak tidur lena?" "Agak lena. Terima kasih sebab tolong saya." Bang menuangkan air panas ke dalam cawan berisi kopi segera. "Nanti saya buatkan mie lagi untuk sarapan. Kita makan dulu sebelum cari jalan hubungi keluarga awak." Emily mengangguk. Kali ini dia kelihatan lebih tenang. "Baiklah. Tapi Bang, mulai hari ini, saya akan cuba cakap Melayu ya, biar awak tak keliru." Bang ketawa perlahan. "Oh, awak pandai cakap Melayu sikit ke? Saya belajar masa di negara saya, tapi dah lupa sikit-sikit. Nak cuba lagi?" Keikhlasan itu menghangatkan suasana. Emily mula makan, dan kali ini tangannya tidak lagi bergetar. Ada sedikit warna merah jambu kembali ke pipinya. Tetapi apabila mereka duduk bersama, Bang tahu Emily masih menyembunyikan sesuatu yang berat. Emily memandang mangkuknya, lalu berkata, "Bang, boleh saya cerita kenapa saya tersesat?" Bang mencondongkan badan ke hadapan, mendengar dengan teliti tanpa menyampuk. "Saya datang Malaysia dengan rombongan pelancong. Semalam kami tukar hotel, saya keluar sekejap nak cari makan. Bila balik, saya tak nampak rombongan saya. Saya cuba telefon, tapi bateri telefon saya habis. Dompet saya hilang. Saya panik, berjalan terus sampai kaki saya sakit." Emily menarik nafas dalam-dalam. "Saya ingat saya akan jumpa hotel, tapi makin saya berjalan, makin jauh. Tiada siapa yang saya kenal, tiada wang. Saya sangat takut." Bang mengangguk perlahan. "Tak heranlah awak takut. Tapi awak dah selamat sekarang?" Emily memandang Bang, matanya sedikit berkaca. "Kalau saya tak jumpa awak di lampu isyarat hari itu, saya mungkin dah pengsan. Awak datang tepat pada masanya." Bang tersenyum malu. "Kebetulan saja. Saya cuma orang lalu lalang." Emily menggelengkan kepala sedikit. "Bagi saya, ini bukan kebetulan." Kata-kata itu menghangatkan hati Bang, walaupun dia cuba kelihatan tenang. Dia mengambil teleponnya lalu cuba menghidupkan. "Baiklah, kita cuba cari hotel yang awak cakap atau balai polis terdekat. Mungkin juga ke pusat pelancongan terdekat. Mungkin rombongan awak ada buat laporan di sana." Emily kelihatan ragu-ragu. "Bang, kalau saya jumpa mereka, saya kena pergi, kan?" "Ya, memang patut begitu. Awak kena balik rumah."
Tetapi suara Bank terdengar lebih berat daripada yang dia jangkakan. Dia sendiri tidak faham kenapa hatinya berasa tegang apabila mendengar perkataan pergi. Emily menambah dengan suara yang lebih lembut. Tapi sebelum tu, saya nak tolong awak juga. Awak sangat baik. Saya tak tahu nak balas macam mana. Awak rehat saja. Itu dah cukup, kata Bang cepat-cepat, seolah-olah ingin memotong perasaan yang mula tumbuh secara senyap. Kerana jika dibiarkan, dia bimbang sesuatu dalam dirinya akan menjadi lebih sukar dikawal. Selepas sarapan, mereka meninggalkan bilik sewa dan berjalan menyusuri lorong menuju ke jalan besar. Suasana pagi meriah dengan bunyi penjual, motosikal lalu lalang, dan kanak-kanak yang pergi ke sekolah. Emily melihat segala-galanya dengan rasa terkejut, tetapi juga kekaguman. Bandar ni sibuk betul ya, katanya sambil tersenyum kecil. Bank membalas senyuman. Ya, tapi nanti dah biasa. Mereka berdiri di tepi jalan, menunggu Grab. Apabila angin bertiup, rambut Emily sedikit berterbangan. Bank mencuri pandang sekilas, tetapi cepat-cepat mengalihkan pandangan lagi. Apabila Grab tiba, mereka naik dan duduk bersebelahan. Di tengah perjalanan yang bergoncang, Emily berkata perlahan, "Bank, terima kasih ya. Saya tahu awak tak ada banyak, tapi awak kongsi dengan saya." Bank hanya mengangkat bahu, kalau nampak orang susah, kena tolong, sesimpel itu. Emily memandang Bank lama sehingga Bank berasa tidak selesa. Ada kekaguman di mata wanita itu, perasaan yang baru muncul dan mungkin akan perlahan-lahan membesar. Hari itu baru bermula. Mereka masih tidak tahu bahawa pencarian rombongan Emily akan membawa mereka ke sebuah perjalanan yang tidak dijangka, hari-hari yang perlahan-lahan akan mengeratkan hubungan mereka sehingga takdir akan lebih sukar untuk memisahkan mereka. Tetapi pada masa itu, mereka hanya menumpukan pada satu perkara, mencari jalan pulang. Tanpa disedari, mereka sebenarnya sedang mula mencari jalan ke hati masing-masing. Grab berhenti di hadapan sebuah pusat pelancongan di Kuala Lumpur yang sememangnya sibuk dengan pelancong asing. Bank turun dahulu, lalu membantu Emily melangkah turun. Apabila kedua-duanya berdiri di kaki lima yang sibuk, Emily kelihatan memandang sekeliling dengan harapan dan kerisauan. Dia ingin percaya dia akan berjumpa dengan kumpulannya, tetapi pada masa yang sama ada ketakutan bahawa pencariannya akan sia-sia. Bank berjalan di sebelahnya, kat sini memang selalu ramai pelancong. Mungkin rombongan awak pernah lalu sini. Emily mengangguk, walaupun matanya kelihatan risau. Saya ingat tempat ni. Tapi saya tak pasti rombongan saya berhenti di sini semalam ketak. Masa tu saya panik sangat. Semuanya nampak sama saja. Tetapi mereka tetap melangkah. Tiada sebab untuk menyerah kalah dengan mudah. Emily berjalan ke kaunter informasi dan cuba menjelaskan situasinya. Kali ini, dengan bahasa Melayu yang dia gunakan separuh fasih. Pegawai itu mendengar dengan sopan dan menggelengkan kepala. Belum ada laporan kehilangan pelancong ya, Puan. Tapi kalau ada rombongan datang cari, kita selalu dapat maklumat. Jawapan itu membuat bahu Emily sedikit terkulai. Bank menepuk belakangnya perlahan, kita cuba tempat lain ya. Jangan putus asa dulu. Suasana semakin meriah apabila mereka berjalan melalui pasar jualan cenderamata. Penjual-penjual memanggil pelanggan, bau makanan berarak di udara, dan kain batik berwarna-warni tergantung di hadapan kedai. Emily kelihatan membahagikan perhatiannya antara kekaguman dan kerisauan. Banyak benda baru, tetapi hatinya tidak tenang. Apabila mereka berhenti berhampiran kedai air kelapa muda, Emily memegang lengan Bank perlahan. "Bang, saya penat sikit. Boleh kita duduk rehat sekejap?" "Tentu," kata Bank sambil memesan 2 biji air kelapa muda. Mereka duduk di bangku kayu. Angin membawa bunyi jalanan, tetapi pada masa itu, seolah-olah masa telah melambat. Emily memandang kelapa di tangannya lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Bang, kalau saya tak jumpa mereka hari ini, macam mana saya nak buat?" Bank mengambil masa beberapa saat untuk menjawab, "Kita akan cari lagi esok, dan kalau masih tak jumpa, kita akan cari cara lain. Saya tak akan biarkan awak seorang diri." Emily memandang Bank lebih lama dari biasa. "Awak selalu cakap macam tu. Kenapa awak tolong saya sejauh ni?" Soalan itu membuat Bank hampir tidak dapat berkata-kata. Dia sendiri keliru, tetapi dia menjawab dengan jujur. "Sebab saya nampak awak sangat takut masa tu dan sebab saya kesian." Emily tersenyum tipis,
awak orang baik, bang. Orang paling baik yang saya pernah jumpa sepanjang perjalanan saya di sini. Kata-kata itu membuat hati Bang berdegup sedikit lebih laju, walaupun wajahnya cuba kelihatan tenang. Dia menukar topik, jom kita teruskan. Ada satu lagi tempat saya nak pergi tengok. Mereka menaiki taksi motosikal untuk meneruskan perjalanan, kali ini ke sebuah hotel besar yang sering menjadi tempat pertemuan pelancong asing. Emily kelihatan sangat berharap apabila melihat bangunan itu. Dia berjalan lebih laju daripada Bang, seolah-olah tidak mahu terlepas peluang walaupun sedikit. Tetapi apabila mereka masuk ke dalam dan bercakap dengan penyambut tetamu, jawapan yang diterima perlahan-lahan meruntuhkan dunia Emily. Maaf, tiada tetamu bernama Emily dari mana-mana rombongan pelancong, Cik. Emily terdiam. Dia memandang ke lantai, rambut pirangnya menutupi sebahagian wajahnya. Maksudnya, tiada jejak saya langsung ke? Bang ingin memberi semangat, tetapi sebelum dia sempat berkata apa-apa, Emily sudah berjalan keluar dari hotel dengan langkah yang goyah. Bang cepat-cepat mengejarnya. Di luar, Emily berdiri di bawah teduhan pokok besar, memeluk kedua-dua lengannya seolah-olah sedang mencari pegangan. Saya betul-betul sesat ke? Suara Emily bergetar. Tidak, awak tak sesat. Awak cuma belum jumpa jalan pulang, kata Bang dengan yakin. Emily mengangkat wajahnya, matanya sedikit berkaca. Pak, saya sangat takut. Saya tiada sesiapa di sini. Bang bergerak lebih dekat. Saya ada di sini. Selagi saya di sini, awak tak akan sendirian. Kata-kata itu membuat Emily terdiam seketika. Ada sesuatu yang berubah di matanya, seolah-olah dia memandang Bang dengan mata yang baharu. Lebih hangat, lebih dekat, lebih penting. Angin petang yang sejuk bertiup, menggetarkan daun-daun perlahan. Suasana di sekeliling mereka masih sibuk, tetapi saat itu seolah-olah milik mereka berdua sahaja. Emily menarik nafas dalam-dalam lalu mengusap wajahnya. Terima kasih, Bang. Saya tak tahu nak balas macam mana. Tak perlu balas apa-apa. Awak cuma perlu kuat. Kita akan rancang langkah seterusnya bersama-sama, kata Bang. Walaupun Emily cuba tersenyum, ada perasaan lain yang tumbuh secara senyap, perasaan yang perlahan-lahan menyusup ke ruang ketakutannya. Itulah perasaan bergantung yang bertukar menjadi kepercayaan, dan dari kepercayaan itu, benih perasaan yang lebih mendalam mula tumbuh. Apabila mereka kembali ke bilik sewa dengan langit yang mula kemerahan, Emily duduk bersandar di kerusi, kelihatan sangat letih, tetapi dia berkata sesuatu yang membuat Bang berhenti bergerak. Bang, boleh saya tinggal di sini semalaman lagi? Saya tak kuat nak seorang diri. Tentu, awak boleh tinggal selagi awak perlukan, jawab Bang. Jawapan itu membuat Emily memejamkan mata seketika, seolah-olah membenarkan dirinya berasa selamat buat kali pertama sejak dia tersesat. Hari ini tidak menemukan rombongan pelancong, tidak menemukan sebarang petunjuk. Tetapi tanpa disedari, hari ini membawa mereka kepada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dijangka, sesuatu yang perlahan-lahan menghubungkan dua hati yang sepatutnya hanya orang asing. Dan ini hanyalah permulaan kepada sebuah perjalanan panjang yang akan mengubah hidup kedua-duanya. Malam perlahan-lahan tiba, seperti tirai hitam yang menutupi kota. Di dalam bilik sewa yang sederhana, cahaya lampu kuning malap mencipta bayangan lembut di dinding. Bang sedang menyediakan makan malam ringkas, sementara Emily duduk di tepi katil, memeluk lututnya, memandang ke lantai. Wajahnya kelihatan letih setelah seharian mencari kumpulannya, tetapi ada sesuatu yang berbeza di matanya malam itu. Seolah-olah dia mula menerima hakikat bahawa dunia tempat dia berdiri sekarang jauh dari apa yang dia kenal, tetapi dia tidak lagi sendirian. Bang berdaham perlahan. Makanlah dulu. Awak perlu kekalkan tenaga. Emily mengangkat wajah lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Bang. Awak sangat baik dengan saya. Bang hanya mengangguk lalu duduk di lantai di sebelah Emily. Mereka makan dalam diam, tetapi bukan kesunyian yang awkward. Sebaliknya kesunyian dua orang yang mula memahami kewujudan masing-masing. Bunyi sudu berlaga dengan pinggan menjadi satu-satunya melodi di bilik kecil itu. Selepas makan, mereka duduk bersandar di dinding, memandang langit malam dari tingkap kecil bilik sewa. Angin malam membawa bau harum dari jalan besar. Bunyi kereta lalu lalang, motosikal, dan langkah kaki orang yang tidak tahu ke mana hendak pergi. Dunia luar kelihatan luas dan tidak pasti,
tetapi di bilik kecil ini, kedua-duanya bersama dalam ketenangan. Emily memandang Bang dengan mata yang lembut. Hari ini agak berat ya. Kita dah berjalan jauh, tapi kalau tak ada awak, saya mungkin dah putus asa. Bang tersenyum kecil. Jangan fikir macam tu. Awak kuat. Saya cuma tolong sikit saja. Sikit bagi awak, tapi banyak bagi saya. Ada kesunyian antara mereka, kesunyian yang cukup lama untuk membuat Bang merasakan sesuatu mengalir perlahan di dadanya. Dia tidak biasa menjadi pusat perhatian sesiapa, terutamanya orang seperti Emily. Tetapi malam itu, kehadiran Emily membuat bilik yang sederhana itu terasa hidup. Emily menyatukan jari-jarinya lalu berkata lebih perlahan, "Bang, saya nak tanya sesuatu. Tanyalah. Kenapa awak seorang diri di sini? Tiada keluarga dekat?" Soalan itu membuat Bang menoleh. Matanya berubah sedikit lebih mendalam. "Saya pemandu lori. Keluarga saya di kampung. Saya kirim duit untuk mereka hidup sederhana. Bilik sewa ni untuk saya rehat bila saya tak ada di jalan." Emily mendengar dengan teliti, seolah-olah setiap perkataan mempunyai makna yang berat. "Hidup memang macam ni," Bang ketawa kecil. Emily terdiam seketika lalu berkata, "Tapi awak nampak kuat. Bukan saja badan, tapi hati awak pun." Kata-kata itu membuat Bang terkejut. "Emily, kenapa awak selalu puji saya?" Sebab ia benar, kedua-duanya ketawa perlahan bersama. Tetapi selepas ketawa reda, suasana bertukar menjadi lebih hangat dan rapat. Apa yang sebelumnya samar, kini jelas. Bang merasakan jantungnya berdegup sedikit lebih laju. Emily sendiri juga seolah-olah menyedari perubahan itu. Dia memandang Bang seolah-olah sedang memandang seseorang yang baru dia kenali, tetapi atas sebab tertentu, dia berasa dekat. Emily berkata perlahan, "Bang, esok saya takut. Takut tak jumpa mereka. Takut tak dapat balik rumah. Takut tak tahu nak buat apa. Tapi pelik ya, kalau ada awak di sisi, saya rasa tenang." Bang mengalihkan pandangan untuk menahan perasaan hangat yang tiba-tiba muncul di dadanya. "Kalau macam tu, esok saya akan terus temankan awak ya. Selagi awak perlukan saya akan ada di sini. Awak tak penat kena tolong saya?" "Tak, saya cuma tak nak awak sesat lagi." Emily tersenyum. Senyuman yang ikhlas dan lembut, tidak lagi dibayangi ketakutan. "Bang, terima kasih sebab jadi cahaya untuk saya hari ini. Cahaya saya cuma pemandu lori, bukan lampu jalan, tapi bagi saya, awak lebih terang dari mana-mana cahaya." Kata-kata itu membuat bilik seolah-olah suhunya berubah. Bang menelan air liur, cuba kelihatan biasa, tetapi Emily menangkap sedikit getaran itu. Dia tahu Bang sedang menyimpan sesuatu, seolah-olah ada perasaan halus yang mula tumbuh, tetapi belum berani dinyatakan sepenuhnya. Malam semakin larut. Emily berbaring di katil sementara Bang berbaring di lantai. Tetapi sebelum mereka memejamkan mata, Emily memanggil perlahan, "Bang, ya? Kalau esok saya tak jumpa mereka, awak masih akan tolong saya ke?" "Tentu. Selagi saya hidup, saya akan tolong awak." Jawapan itu membuat Emily terdiam selama beberapa saat, tidak tahu mau berkata apa lagi. Hatinya hangat, matanya sedikit berkaca. "Selamat malam, Bang. Selamat malam, Emily." Mereka tidur dalam kesunyian, tetapi bukan kesunyian yang kosong. Malam itu, ikatan yang halus mula terbentuk. Ikatan yang mereka tidak tahu akan membawa mereka ke sebuah perjalanan panjang yang tidak dijangka. Perjalanan yang bukan sahaja mencari kumpulan, tetapi juga mencari seseorang yang akan mengisi kekosongan hati yang pernah kosong. Dan perlahan-lahan, kedua-duanya mula menyadari bahawa perasaan itu bertambah setiap hari, tetapi mereka masih tidak tahu. Esok akan membuka lembaran baru yang lebih kompleks dan mengujakan. Pagi itu, jalan masih basah dari hujan semalam. Kabus melekat di cermin depan lori 6 roda Bang. Kabus nipis berarak di antara pokok-pokok, membuatkan perjalanan terasa seperti memasuki dunia lain. Emily duduk di sebelah Bang, memegang termos kecil berisi teh hangat. Senyumannya lembut. Matanya bersinar melihat pemandangan hutan yang hijau dan tenang. Tetapi di sebalik suasana yang damai itu, hari ini adalah permulaan ujian besar pertama dalam kehidupan perkahwinan mereka. Lori bergerak perlahan kerana jalan mendaki dan licin. Emily memandang ke hadapan sambil memegang papan pemuka. "Bang, awak yakin kebarang hari ini tak terlalu berat?" Bang mengangguk.
Selamat, Emily. Saya dah semak semuanya. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu Emily. Dia merasakan sedikit ketegangan di wajah Bang, sesuatu yang disembunyikannya sejak semalam. Emily bergerak lebih dekat sedikit. Bang, ada apa-apa yang awak sembunyikan dari saya ke? Bang terdiam beberapa saat. Tak ada apa-apa. Cuma jalan minggu ni banyak lori kena periksa. Kalau dokumen perjalanan ada masalah, mungkin jadi rumit. Emily memandangnya tepat. Dokumen kita ada masalah ke? Tidak, tapi pemilik barang selalu hantar dokumen tambahan lambat. Saya kena ambil di bandar sebelah. Jadi kalau ada pemeriksaan sebelum kita dapat dokumen tu, kita kena denda. Emily menghela nafas lega. Saya ingat perkara besar tadi. Bang tersenyum sinis, denda pun banyak juga. Emily, boleh habis duit makan seminggu nanti. Emily terdiam. Dia teringat bahawa hidup bersama Bang bermaksud hidup dengan realiti yang berbeza, tidak seperti kehidupan lamanya di mana segalanya terjamin. Sekarang, setiap perjalanan ada risiko, tetapi dia tidak takut. Dia memilih kehidupan ini, dia memilih Bang. Lori itu menuruni bukit dan memasuki jalan panjang yang menuju ke sebuah pekan kecil. Terdapat deretan kedai sayur, kanak-kanak menunggang basikal, dan bau harum makanan pagi dari kedai-kedai tepi jalan. Tetapi apabila mereka hampir tiba di simpang besar, terdapat beberapa anggota polis berdiri di hadapan sekatan jalan raya. Sekatan jalan raya, kata Bang perlahan. Emily segera duduk tegak. Kita akan diperiksa ke? Tentu. Semua lori yang lalu, sini kena periksa. Lori Bang memasuki barisan. Setiap saat terasa panjang. Emily dapat mendengar jantung Bang berdegup lebih laju. Polis menahan sebuah lori di hadapan mereka agak lama. Bang memegang steering sambil cuba kelihatan biasa. Tetapi Emily merasakan tangannya sedikit berpeluh. Tiba giliran mereka. Seorang polis melambai. Lori nombor 25 berhenti di tepi jalan. Lori itu berhenti di tepi jalan. Seorang polis menghampiri. Dokumen perjalanan, dokumen barang, dan kad pengenalan pemandu. Bang menghulurkan dokumen yang dia ada. Polis membaca terlalu teliti. Emily merasakan kerisauan menyebar dari tulang belakangnya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti minit, polis itu berkata, "Mana dokumen tambahan dari pengirim barang? Ini mesti ada. Tak boleh bawa barang tanpa dokumen ni." Bang menelan air liur. "Dokumen tambahan saya kena ambil di bandar sebelah, Tuan. Ini laluan biasa, biasanya tak apa." Polis itu berkerut kening. Undang-undang, semuanya kena lengkap sebelum memulakan perjalanan. Emily merasakan badannya kaku. Kalau kena denda, macam mana dengan perbelanjaan minggu ni? Macam mana dengan kos sara hidup? Polis itu menutup fail. Kelihatan bersedia untuk menulis denda. Denda Rp1 juta. Emily segera memandang Bang. Wajah Bang pucat. Jumlah itu bukan sedikit bagi mereka. Duit makan seminggu, duit minyak, dan perbelanjaan rumah akan terjejas. Tetapi sebelum polis itu sempat menulis, seorang lagi menghampiri. Wajahnya kelihatan lebih mesra. "Abang Bang, ya? Bang dari kampung sebelah ke?" Bang mengangguk, "Ya, Tuan." "Kita pernah jumpa ke?" "Pernah. Awak tolong saya masa lori saya rosak bulan lepas. Awak yang bagi tali untuk saya tarik lori." Polis itu tersenyum lalu menepuk bahu Bang. "Pergilah. Tapi pergi ambil dokumen tambahan tu hari ini juga ya, jangan lambat." Polis yang memegang fail kelihatan terkejut, tetapi dia menutup fail tanpa membuat komen tambahan. "Baiklah, boleh jalan." Bang mengucapkan terima kasih berulang kali. Emily menundukkan kepala tanda hormat. Apabila lori mereka bergerak meninggalkan sekatan jalan raya, Emily memegang dadanya sambil menghela nafas panjang. "Bang, saya ingatkan kita kena denda tadi." "Saya pun ingat macam tu. Kita sangat bertuah." "Tidak," kata Emily sambil memandang Bang. "Kita tak bertuah. Awaklah yang baik hati dengan ramai orang, jadi kebaikan itu kembali kepada awak." Bang memandang Emily, ada rasa bangga, tetapi juga perasaan yang lebih lembut. "Terima kasih, Emily. Awak nampak kebaikan saya lebih dari saya nampak diri saya sendiri." Emily tersenyum lebar. "Sebab saya sayang awak, Bang." Bang hampir tidak dapat mengawal diri selama beberapa saat kerana jantungnya berdegup kencang. Dia malu seperti seorang remaja lelaki, tetapi dia tidak menafikan. "Saya pun sayang awak." Suasana di dalam lori kembali hangat.
Tetapi perjalanan hari itu belum berakhir. Mereka masih perlu mengambil dokumen tambahan, menghantar barang, dan pulang ke kampung sebelum malam menjelang. Tetapi apabila mereka berhenti di kedai makan tengah hari, masalah baru muncul. Semasa mereka duduk, pemilik kedai makan yang mesra memandang mereka silih berganti. "Berdua makan? Baru kawin ke?" "Ya," jawab Emily dengan gembira. Tiba-tiba, seorang lelaki muda dari meja sebelah menghampiri, memandang Emily dengan ekspresi terkejut dan marah bercampur. "Emily, awak?" Emily kaku. Wajah itu, dia sangat kenal. Bank menoleh. "Awak kenal dia ke?" Lelaki muda itu berdiri termengah-mengah. "Nama saya Lucas. Saya sepupu Emily. Saya datang Thailand untuk cari dia." Emily ternganga. Dunia seolah-olah berhenti. Lucas memandang Bang dengan marah. "Dan awak siapa? Kenapa awak bawa sepupu saya?" Bang terdiam. Emily bangun. "Lucas, berhenti. Saya tak dipaksa. Saya pilih sendiri untuk bersama Bang." Lucas memandang Emily tidak percaya. "Emily, awak tinggalkan keluarga awak untuk seorang pemandu lori? Awak sedar ke apa yang awak buat?" Suasana tegang. Kedai makan senyap seketika. Emily melangkah ke hadapan. "Lucas, saya tak hilang, saya tak diculik. Saya jatuh cinta dan saya dah kahwin dengan dia." Lucas tersedak, wajahnya pucat, sesak nafas. "Dia tak layak untuk awak. Awak dari keluarga kita, awak ada masa depan yang cerah di negara kita. Awak bukan." Lucas tidak meneruskan kerana Emily mengangkat tangan menghalang kata-kata menyakitkan itu. "Lucas, hati saya dah pilih. Bukan fikiran saya, bukan rancangan saya. Hati saya dan hati saya pilih Bang." Lucas memejamkan mata lama lalu berkata perlahan, "Emily, awak jauh dari rumah. Awak yakin lelaki ini boleh bahagiakan awak?" Emily memandang Bang. Bang membalas pandangan, tiada keraguan, tiada ketakutan. Emily menjawab, "Dia selamatkan nyawa saya. Dia buat saya rasa dihargai. Dia hormati saya lebih dari sesiapa yang saya kenali. Dia bukan saja bahagiakan saya, dia adalah rumah saya." Lucas merenung kedua-duanya, wajahnya bergetar antara kemarahan dan tidak percaya. Akhirnya dia berkata dengan suara yang lemah, "Kalau begitu, saya tak boleh halang awak. Tapi saya nak bercakap dengan Bang secara pribadi." Emily kelihatan bimbang. Bang menyentuh tangannya, "Tak apa, saya boleh uruskan." Lucas dan Bang berjalan ke tepi kedai makan. Mata Lucas tajam, penuh kerisauan terhadap sepupunya. "Awak cintakan dia?" Lucas bertanya tanpa berselindung. "Ya," Bang menjawab sepatah tetapi padat seperti batu. "Awak boleh bahagiakan dia, ya? Selagi awak hidup, awak tak akan biarkan dia sakit hati?" "Tidak. Saya bersumpah, tidak." Lucas merenungnya lama, dan akhirnya dia menghela nafas panjang dan mengalah. "Kalau macam tu, jaga dia baik-baik. Dia bukan wanita biasa. Dia orang yang terbaik dalam keluarga kami." Bang mengangguk kuat. "Saya janji." Lucas memandang lori 6 roda. "Saya tak sangka sepupu saya akan kahwin dengan pemandu lori. Tapi hidup memang pelik ya." Bang tersenyum kecil. "Saya pun tak sangka isteri saya akan jadi orang asing." Kedua-duanya ketawa perlahan. Ketegangan perlahan-lahan reda. Lucas kembali kepada Emily. "Kalau awak bahagia, saya akan sokong walaupun saya perlukan masa untuk menerima." Emily memeluk Lucas. "Terima kasih sebab datang jauh-jauh." Lucas berlalu pergi, meninggalkan mereka berdua, tidak sepenuhnya tenang, tetapi tidak lagi menafikan takdir. Apabila lori kembali bergerak, Emily memegang tangan Bang lebih erat dari biasa. "Bang, selepas ni, saya makin yakin saya tak buat pilihan yang salah." Bang memandangnya penuh cinta, "Dan saya tak akan biarkan awak menyesal." Lori mereka bergerak menyusuri jalan panjang. Walaupun berhadapan dengan badai keraguan dan penafian, cinta yang mereka pilih tetap utuh, semakin kuat, semakin dalam, semakin kukuh. Ujian pertama telah tiba, dan mereka melaluinya bersama. Pagi itu, matahari terbit dengan warna yang berbeza, lebih lembut, lebih hangat, seolah-olah dunia sedang bersiap untuk menceritakan sesuatu yang penting. Di rumah kecil mereka di pinggir kampung, Emily bangun lebih awal dari biasa. Dia berdiri di hadapan cermin, memegang perutnya dengan pandangan yang keliru bercampur haru. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang dia rasakan selama beberapa hari ini.
Bang masih belum bangun. Dia tidur lena di lantai seperti biasa setelah semalam mereka pulang lewat dari membaiki lori. Emily memandang suaminya lama. Wajah Bang tenang, letih, tetapi juga damai. Ada sesuatu dalam ketenangan itu yang membuat hati Emily semakin hangat, semakin yakin bahawa hidupnya sekarang bukan lagi miliknya seorang. Di luar, bunyi burung pagi berkicau riang. Emily berbisik pada dirinya sendiri. Nampaknya saya tahu apa nih, tapi saya takut salah. Apabila Bang bangun, dia melihat Emily duduk di tepi katil dengan pandangan kosong tetapi lembut. Awak bangun awal. Mimpi buruk ke? Emily menggeleng. Tidak, saya cuma terfikir sesuatu. Terfikir apa? Emily tidak terus menjawab. Dia memegang tangan Bang, menariknya untuk duduk di sebelahnya. Bang, hari ini saya nak pergi klinik kesihatan kampung. Klinik kesihatan? Bang segera risau. Awak sakit ke? Tak sihat kat mana? Tidak, tapi saya perlu buat pemeriksaan. Bang semakin risau. Emily, awak cakap tak sakit tapi nak buat pemeriksaan? Awak buat saya risau. Emily tersenyum kecil, menenangkan. Tenang, tenang, kita pergi sekarang pun boleh. Tanpa menunggu, mereka pun pergi ke klinik kesihatan kampung. Perjalanan pagi itu terasa panjang dan penuh ketegangan dalam hati Bang. Emily kelihatan tenang, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang membuat Bang yakin bahawa peristiwa hari ini akan menjadi titik perubahan penting dalam hidup mereka. Apabila tiba di klinik kesihatan, Emily diperiksa oleh jururawat. Bang menunggu di luar bilik, mundar-mandir sehingga jururawat menyuruhnya duduk. Dia tidak dapat duduk diam. Tapak tangannya sejuk, pelbagai gambaran buruk memenuhi fikirannya. Dan akhirnya, pintu terbuka. Jururawat memanggilnya, "Encik Bang, jemput masuk." Bang melangkah masuk dengan jantung berdegup kencang. Gli duduk di katil pemeriksaan dengan wajah yang tidak dapat dia tafsirkan sama ada gementar atau gembira. Jururawat tersenyum lebar, "Tahniah, Encik dan Puan. Kedua-duanya akan jadi ibu bapa." Dunia berhenti. Berhenti sepenuhnya dalam kesunyian yang dipenuhi bunyi degupan jantung Bang. "Apa dia? Maksudnya macam mana?" Jururawat. Bang bertanya tergagap-gagap. Emily memegang tangannya. "Bang, saya mengandung." Bang mengundur selangkah. Mulutnya ternganga, tetapi tiada kata-kata yang keluar. Lalu tiba-tiba dia terduduk di kerusi perlahan-lahan, seolah-olah lututnya tidak dapat menampung realiti baru itu. "Awak betul-betul mengandung ke?" Emily mengangguk dengan senyuman bergetar. "Ya, kita akan ada anak." Bang menutup mukanya. Bukan kerana takut, bukan kerana panik, tetapi kerana hatinya dipenuhi perasaan yang meluap-luap. Apabila dia menurunkan tangan, air matanya mengalir tanpa disedari. Emily terkejut. "Bang, kenapa awak ni?" Bang menggeleng sambil ketawa kecil di tengah emosi yang meluap-luap. Saya sangat gembira. Saya tak pernah sangka saya, seorang pemandu lori biasa ni, akan ada anak dengan wanita sebaik awak." Dia memegang wajah Emily dengan kedua-dua tangannya. "Terima kasih, Emily. Awak beri saya hadiah terbesar dalam hidup." Emily menangis, lalu memeluk Bang erat, "Dan awak beri saya rumah. Kita saling melengkapi." Selepas pemeriksaan selesai dan mereka meninggalkan klinik kesihatan, berita itu tersebar ke seluruh kampung dengan pantas. Ramai wanita menepuk bahu Emily. Ramai lelaki mengucapkan tahniah kepada Bang. Suasana yang hangat itu membuat Emily berasa lebih diterima dari sebelumnya. Tetapi kebahagiaan itu hanyalah permulaan kepada sebuah perjalanan baru. Apabila mereka pulang ke rumah, Bang duduk di kerusi dan termenung, memandang ke arah halaman rumah. Emily duduk di sebelahnya. "Awak fikir apa?" Bang menghela nafas panjang. "Saya gembira, Emily, tapi saya takut." "Takut apa?" "Takut tak cukup untuk awak dan anak kita di masa depan. Pendapatan saya tak banyak, lori kita pun baru rosak semalam. Saya belum ada simpanan banyak." Emily memegang pipinya. "Bang, dengar sini. Anak kita tak perlukan rumah besar atau barang mahal. Anak kita perlukan cinta, kasih sayang, dan awak ada banyak cinta dan kasih sayang. Tapi saya nak beri yang terbaik untuk awak dan anak kita," kata Bang dengan mata berkaca. "Kita akan mula perlahan-lahan. Kita akan simpan duit, kita akan berusaha, kita akan bina hidup ni bersama-sama. Saya tak perlukan kekayaan, saya perlukan awak."
Kata-kata itu meresap jauh ke dalam hati Bang, sehinggakan dia tidak dapat menahan diri. Dia memegang tangan Emily, menciumnya dengan hormat. Saya janji selagi saya hidup, saya akan jaga awak dan anak kita. Hari-hari berikutnya penuh dengan perubahan. Emily mula lebih berhati-hati apabila naik lori. Bang mula bekerja lebih rajin, mengambil laluan yang lebih jauh, walaupun perlu bangun lebih awal. Mereka menyimpan sedikit wang, malah mengurangkan makan di luar. Malah lori 6 roda itu, yang pernah menjadi saksi perjalanan cinta mereka, kini seolah-olah tersenyum setiap kali Emily mengusap papan pemukanya sambil berkata, "Sekarang kita ada perjalanan baru, tetapi tidak semuanya berjalan lancar." Seminggu kemudian, semasa mereka sedang menghantar barang pada waktu malam, lori mereka tiba-tiba berhenti di jalan yang gelap. Enjin mati, lampu pada papan pemuka berkelip. Bang mencarut perlahan. "Alamak, bateri kong." Emily risau. "Kita di tengah jalan, Bang. Awak boleh baiki ke?" Bang turun dari lori. Hujan renyai-renyai. Dia memeriksa wayar, memukul beberapa bahagian enjin, cuba menghidupkan semula tetapi tidak berjaya. Dia kelihatan semakin kecewa, tetapi kemudian dia teringat sesuatu. Dia memandang ke arah perut Emily. Dia tidak boleh menyerah kalah. Dengan cahaya yang tinggal dari telepon bimbit, Bang bekerja keras. Emily menunggu di dalam kabin, memegang perutnya sambil membisikkan janji kepada bayi yang belum lahir, "Ayah kamu kuat, dia pasti boleh." Setelah hampir 1 jam, bunyi enjin kembali berfungsi. Bang naik ke kabin, wajahnya basah dengan peluh dan hujan. Emily memeluknya erat. "Awak hebat. Awak wira kita." Bang memejamkan mata sambil membalas pelukan. "Dan awak berdua adalah sebab kenapa saya tak boleh jatuh." Apabila lori kembali bergerak di jalan malam yang basah, Emily menyandarkan wajahnya di bahu Bang. Dalam kegelapan, dalam keletihan, dalam ketakutan, mereka telah menemukan kekuatan baru, kekuatan sebagai ibu bapa. Bayi dalam kandungan Emily menjadi cahaya baru dalam hidup mereka. Cinta mereka bukan sahaja kekal, cinta itu tumbuh berakar umbi dan mencipta masa depan baru yang lebih besar dari mana-mana perjalanan yang pernah mereka lalui. Perjalanan mereka baru sahaja melangkah ke tahap seterusnya, dan dunia masih menyimpan banyak cerita lagi untuk mereka berdua. Beberapa hari selepas perjalanan Bang yang sukar, hidup kelihatan lebih indah dari sebelumnya. Lori telah dibaiki, kerja kembali lancar, dan Emily semakin sihat. Perutnya jelas membuncit, membuatkan semua orang di kampung menyadari perubahan itu. Setiap pagi, wanita-wanita kampung akan datang dengan buah-buahan, sayur-sayuran, atau sekadar menemani dan berbual dengannya. Akhirnya, Emily merasakan makna perkataan keluarga, bukan melalui darah, tetapi melalui ikatan cinta. Tetapi kebahagiaan itu perlahan-lahan bersiap sedia untuk permulaan bab baru, bab yang tegang, penuh air mata, penuh ketakutan, tetapi juga penuh keajaiban. Suatu pagi, ketika Bang sedang membersihkan lorinya di halaman rumah, Emily keluar dari rumah sambil memegang belakangnya. "Aduh, Bang." Bang menoleh cepat. "Kenapa, Emily? Sakit ke?" "Perut saya dah keras sejak semalam." Bang cepat-cepat mendekati, wajahnya pucat. "Kita pergi klinik kesihatan sekarang." Tetapi baru beberapa langkah, Emily berhenti sambil memegang perutnya lebih erat. "Bang, air dah keluar." Bang terkejut. "Itu air ketuban, Emily. Kita kena cepat." Tanpa menunggu, dia mengangkat Emily ke lori. Dengan tangan yang bergetar, dia menghidupkan enjin, lalu memandu terus ke klinik kesihatan kampung. Jalan kampung yang biasanya sunyi, kini menjadi laluan yang penuh kerisauan. Emily memegang tangan Bang erat. "Bang, saya takut sangat." "Jangan takut, Emily. Saya ada di sini. Saya tak akan tinggalkan awak." Lori memecut laju dengan cara yang Bang tidak pernah memandu sebelumnya. Dia mengelak setiap lubang, memperlahankan setiap selekoh. Dia memandu seolah-olah nyawa Emily berada di steringnya. Dan mereka tiba di klinik kesihatan kampung. Juru rawat sudah bersedia. Emily dibawa masuk, sementara Bang terpaksa menunggu di luar bilik. Itulah saat paling sukar baginya. Penantian tanpa dapat masuk. Penantian tanpa dapat menghilangkan kesakitan istrinya. Penantian tanpa dapat memastikan semuanya akan baik-baik saja. Dari belakang pintu, dia mendengar Emily menahan kesakitan, suara yang membuat hatinya hancur. Juru rawat berkata lantang,
Puan Emily, tarik nafas, hembus. Tarik nafas lagi. Emily menjerit perlahan, menahan kesakitan yang kuat. Bang, saya nak awak ada di sini. Tetapi Bang hanya boleh berdiri di luar, memukul dinding perlahan dengan rasa kecewa. Sabar ya sayang, saya di sini, saya tak kemana. Detik demi detik terasa seperti jam. Jam terasa seperti hari. Dan tiba-tiba, seorang jururawat keluar, wajahnya serius tetapi juga tenang. Encik Bang, tahniah. Anak Encik dah nak keluar. Berdoalah dari sini ya. Bang mengangguk cepat, tetapi matanya mula berkaca. Dia akan selamat ke, jururawat? Jururawat tersenyum. Kami akan buat yang terbaik. Isteri Encik sangat kuat. Encik kena percaya dia boleh. Pintu tertutup lagi, dan Bang kembali bersandar di dinding, menunggu. Di dalam bilik, Emily memegang besi katil dengan sisa tenaga terakhir. Tubuhnya bergetar, nafasnya termengah-mengah, tetapi matanya dipenuhi satu perkara, keinginan untuk melihat anaknya. Jururawat memberi isyarat, baiklah, Puan Emily, sikit lagi. Teran. Emily menggigit bibirnya, menahan jeritan. Air matanya mengalir. Cepatlah anak, ibu nak jumpa kamu. Satu jeritan kecil keluar dari Emily, kedengaran hingga keluar bilik, dan kemudian senyap sunyi. Dunia berhenti, semua bunyi hilang. Bang menahan nafas di luar, takut akan kemungkinan terburuk. Dan kemudian, ada tangisan kecil. Tangisan yang nyaring. Tangisan yang memenuhi koridor klinik kesihatan. Tangisan yang membuat Bang rebah berlutut, menangis di lantai. Jururawat membuka pintu dengan senyuman lebar. Encik Bang, tahniah. Ini anak lelaki pertama Encik. Bang menutup mukanya, menangis senyap selama beberapa saat sebelum bangun dan berlari masuk ke dalam bilik. Dia melihat Emily terbaring lemah. Rambutnya basah dengan peluh, tetapi senyumannya adalah senyuman paling bahagia yang pernah terukir di wajahnya. Emily sayang, awak memang hebat. Emily memandang Bang dengan mata yang kuyu. Bang, tengok anak kita. Dia menangis, dia hidup. Di tangan jururawat, seorang bayi lelaki berkulit putih, kecil, meronta dan menangis kuat. Bang mengambilnya dengan tangan yang bergetar. Tubuh bayi itu sangat kecil, tetapi terasa seperti seluruh dunia berada di dalam genggamannya. Matanya tertutup rapat. Suaranya nyaring, dan tangisannya menghancurkan semua ketakutan yang pernah ada. Bang mencium dahi anaknya. Anak, ayah di sini. Ayah janji akan jaga kamu, jaga ibu kamu seumur hidup ayah. Emily menangis perlahan apabila melihat Bang menggendong anak mereka. Bang, dia macam awak. Bang ketawa sambil menangis, macam awak juga. Cantik macam awak. Ini budak lelaki, kata jururawat sambil tersenyum. Emily tersenyum lemah. Nak beri nama apa ya? Bang memandang anaknya lama, lalu menjawab dengan suara bergetar, Anugerah. Maksudnya hadiah. Emily memandang suaminya dengan cinta yang sangat dalam. Anugerah, Bang, hadiah dari perjalanan panjang kita. Bang mengangguk sambil mengesat air matanya. Hadiah dari langit, macam awak juga, Emily. Dan dia duduk di tepi katil, di sisi anak dan istrinya. Terima kasih sebab berjuang, terima kasih sebab beri saya keluarga. Emily memegang tangannya lembut. Terima kasih sebab tak putus asa dalam hidup, dan tak putus asa dengan saya. Bayi kecil itu masih menangis, seolah-olah dia tahu bahawa kedatangannya baru sahaja mengubah hidup dua orang yang sangat mencintainya. Dan hari itu adalah bukti jelas bahawa cinta yang lahir dari kesukaran, dari pertemuan yang tidak dijangka di lampu isyarat, dari perjalanan panjang yang penuh kesakitan dan harapan, adalah cinta yang paling kuat. Cinta itu kini tumbuh di dalam bayi lelaki bernama Anugerah. Perjalanan mereka belum berakhir, baru sahaja bermula bab baru. Cahaya matahari petang menyinari keemasan dinding rumah kecil itu. Di halaman rumah, lori 6 roda Bang dengan kanvas berbentuk segitiga itu terparkir kemas. Bukan lagi sekadar kenderaan untuk bekerja, tetapi menjadi saksi bisu kisah cinta yang tumbuh dari perkara paling biasa. Pada masa yang sama, dari dalam rumah, terdengar gelak tawa kecil bayi lelaki Anugerah yang baru belajar bergurau. Emily menggendong anak lelakinya sambil berjalan perlahan ke beranda. Wajahnya berseri-seri, rambutnya berombak lembut ditiup angin. Tiada lagi ketakutan di matanya. Seperti hari pertama, dia berdiri terketar-ketar ketakutan di lampu isyarat.
Hanya ada ketenangan seorang ibu yang tahu hidupnya kini berada di tempat yang betul. Bank muncul dengan 2 cawan teh hangat. Dia duduk di sebelah Emily, memandang Anugerah dengan mata yang penuh bangga. Anak kita dah banyak membesar ya. Emily mengangguk sambil tersenyum, dan makin lama makin macam awak juga. Tengok matanya tu. Mereka ketawa bersama, gelak tawa yang terasa seperti melodi paling ikhlas di dunia. Tiada kemewahan, tiada kilauan kota, tiada kisah besar. Hanya sebuah keluarga kecil yang terbina dari cinta dan keberanian untuk memilih satu sama lain. Dalam dakapan Emily, Anugerah memegang jari Bank. Genggaman kecil itu mengikat hati kedua-duanya lebih erat dari mana-mana janji yang pernah mereka ucapkan. Emily memandang ke arah lori 6 roda. Bang, awak tahu tak, kalau bukan sebab lori itu, mungkin kita tak akan jumpa. Saya tak akan tahu makna tersesat dan tak akan tahu betapa indahnya ditemukan. Bang mengangguk perlahan, dan kalau bukan sebab awak, saya mungkin masih berjalan seorang diri di dunia ni. Mereka saling memandang. Tiada kata-kata diperlukan kerana mereka tahu makna perjalanan mereka. Dari pertemuan yang tidak dijangka di lampu isyarat, dari sebiji epal dan sebotol air mineral, dari bilik sewa biasa yang menjadi tempat perlindungan, dari laluan panjang yang penuh badai, dari ketidakpastian yang menguji perasaan, dari janji yang dibuat dari hati yang paling ikhlas, sehingga tangisan pertama seorang bayi kecil yang mengubah segalanya. Perjalanan mereka bukan perjalanan ke suatu tempat, tetapi perjalanan untuk mencari rumah. Emily menyandarkan wajahnya di bahu Bang lalu berbisik, "Terima kasih sebab cari saya masa saya sesat." Bang memegang tangannya. "Dan terima kasih sebab pilih saya, walaupun saya cuma orang biasa." Emily tersenyum. "Awak adalah segala-galanya bagi kami." Angin petang membawa bau harum kampung yang tenang. Cahaya matahari menyinari wajah keluarga kecil itu, membuatkan mereka kelihatan seperti lukisan yang ringkas tetapi sempurna. Anugerah ketawa kecil, seolah-olah dunia sedang menyambut kedatangannya dengan penuh cinta. Dan kisah ini berakhir di sana. Bukan dengan pesta besar, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan langkah lembut 2 hati yang telah menemukan rumah mereka. Rumah yang tidak dibina dari batu atau kayu, tetapi dibina dari keikhlasan, keberanian dan cinta yang tidak pernah menyerah. Akhirnya, perjalanan panjang itu telah sampai ke destinasi yang sebenar. Dan Bang, Emily, dan Anugerah akan terus melangkah maju, bukan sebagai orang asing yang kebetulan bertemu, tetapi sebagai keluarga yang takdir telah tetapkan untuk bertemu.